Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahzan Anbiya bin Syahrul Nizam akan membentangkan tajuk kesalahan-kesalahan akidah yang ada di dalam filem Nujum Empat Belalang yang dibintangi oleh P. Ramlee atau nama sebenarnya Tengku Zakaria bin Tengku Yak Putih. Di dalam cerita ini yang kita boleh nampak gambaran sekarang ni, yang mana cerita ni menceritakan dia nak mengkritik sindiran, dia nak bagi kritikan atau sindiran kepada orang-orang masyarakat, kepada masyarakat kita, yang mana masyarakat kita yang mengambil sihir itu sebagai apa? Sebagai untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang gunakan sihir untuk apa? Untuk menjadikan politiknya makin bertambah. Seperti kita tengok dalam filem ni, yang mana dua negara, satu negara kerajaan Masai dan negara yang Sultan Syahrul Nizam ni, yang diduduki oleh Pak Belalang ni, ada nujum. Masing-masing bergantung harap. Sultan masing-masing bergantung harap pada nujum. Padahal dalam agama kita, kalau kita nak sesuatu, kita kena bergantung harap pada Allah SWT. Dan kita mesti ada ulama. Tapi yang ni, dia bergantung pada ahli nujum semata-mata sebagai di dalam pemerintahan negara. Jadi, kalau nak tahu panjang lagi berkaitan soalan-soalan yang ada di dalam tajuk ini, saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya. Terdapat banyak kesalahan akidah di dalam filem ini. Saya akan petik satu contoh. Yang pertama ialah kesalahan tilik nasib. Cerita dia macam mana? Pada minit yang ke-20 dalam filem Nujum Empat Belalang, Tok Penghulu dan dua orang kampung yang mereka ni kehilangan 2 ekor kambing dan 2 ekor lembu. Maka mereka ni pergi berjumpa dengan Pak Belalang. Sebab apa? Sebab mereka nak menilik nasib. Di manakah 2 ekor lembu dan 2 ekor kambing mereka yang telah hilang itu. Untuk hujah kenapa Islam melarang ataupun mengharamkan menilik nasib ni ialah perkara-perkara ghaib yang Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Padanya pada Allah Subhanahu Wa Taala terdapat ilmu-ilmu yang ghaib yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tahu tentang ilmu tersebut, iaitu ilmu ghaib. Sebab itulah Islam melarang untuk mendidik nasib. Dalil lain yang mengatakan bahawa mendidik nasib ini ialah haram ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang lebih tahu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang ada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, segala isi bumi, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi perkara-perkara ghaib hatta Nabi SAW pun tidak tahu. Misalnya ialah hari kiamat, ajal, hujan dan sebagainya. Jadi dengan hujah itulah, dengan dalil Al-Quran itulah Islam melarang ataupun Islam mengharamkan untuk menilik nasib. Perbuatan menilik nasib ini ialah perbuatan orang kafir yang terdahulu dengan perbuatan orang Arab jahiliyah dahulu. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai ataupun meniru perbuatan sesuatu kaum, maka ia bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih teruk lagi ialah Nabi SAW bersabda mafhumnya, sesiapa yang berjumpa dengan arrafa, iaitu kutukan tilik itu, kemudian dia bertanya tentang sesuatu kepada yang tilik itu, maka Nabi SAW telah bersabda, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab itulah kita diharamkan ataupun wajib fajtanibu la'allakum tuflihun. Kita kena jauhkan perkara-perkara yang haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah seterusnya contoh yang kedua kepada saudara Fatih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Antara kesalahan akidah yang lain yang terdapat di dalam filem Nujum Empat Belalang yang boleh kita analisis di sini adalah iaitu pada minit yang ke-27, yang mana situasi tersebut ketika mana ada 2 orang perompak
iaitu nyawa dan badan yang mencuba untuk memasuki dan merompak rumah tersebut. Akan tetapi sebelum mereka memasuki rumah tersebut, mereka mengucapkan sebuah jampi serapah ataupun kita sebut sebagai mantra yang berbunyi marang perapu keputi elper. Lebih kurang sebegitulah bunyinya. Kemudian orang-orang yang menjaga sekeliling rumah tersebut dengan serta-mertanya terpengsan ataupun tertidur dekat tempat itu. Ini menunjukkan sebuah perbuatan ataupun ucapan yang mensyirikkan Allah. Ini adalah kerana berdasarkan hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jampi serapah, tangkal azimat serta sihir ilmu pengasih adalah syirik, iaitu riwayat daripada Abu Daud. Dan sesungguhnya Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran dan mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ini dengan ancaman yang sangat keras, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sadaqallahu azim. Iaitu yang bermakna sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya, iaitu syirik. Dan dia mengampuni apa jua dosa selain daripada syirik, iaitu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah sesungguhnya mereka yang melakukan perbuatan syirik, dia telah melakukan dosa yang besar. Jadi perbuatan ataupun ucapan sihir itu adalah merupakan suatu perkara yang mempersekutukan Allah atau kita sebut sebagai syirik. Jadi ini merupakan salah satu kesalahan akidah yang terdapat di dalam filem Nujum Pak Belalang, yang mana perbuatan ini juga sering dilakukan oleh masyarakat sekeliling kita. Wabarakatuh. Saya akan bentang 3 impak kesalahan akidah terhadap pemikiran, akhlak dan kepercayaan dalam video Nujum Pak Belalang. Yang pertama, tilik nasib. Orang yang jumpa tukang tilik nasib ni, dari segi pemikiran dia, bila mana orang tu jumpa tukang tilik nasib, maka dia akan percaya bulat-bulat apa yang dikatakan oleh tukang tilik nasib tersebut. Maka ia akan menyebabkan lemah daya berfikir. Dari segi akhlak pula, dia akan membazir wang. Sebab apa? Bila mana dia jumpa tukang tilik nasib tu, dia kena bayar. So kiranya dia dah bazir wang masa kat situ lah. Lepas tu amalan solat tak diterima selama 40 hari. Yakni satu pembaziran dari segi ibadah. Dari segi kepercayaan pula, dia akan hilang pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya mempercayai bahawa tukang tilik yang merupakan agenda jin dan syaitan tersebut lebih daripada mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohnya seorang ahli bisnes ni, dia pergi jumpa tukang tilik nasib tu. Lepas tu dia bayar kat tukang tilik nasib tu RM1,000. RM1,000. Tukang tilik tu pun ramal lah apa yang jadi kat dia. Lepas tu keesokan harinya dia dapat untung dalam bisnes dia. Dia pun percaya dengan tukang tilik tu. Lepas tu lama kelamaan ada satu hari ni dia rugi teruk. Dia pun jumpa tukang tilik tu. Tengok-tengok tukang tilik tu pun dah dapat duit, dia pun lari. Dia tak mau jumpa dengan orang. Lepas tu dia pun rugi masa duit semua tu. Yang kedua pula sihir. Dari segi pemikiran dia akan menjadi sempit disebabkan mengikut apa yang dikatakan oleh dukun ataupun tukang sihir tersebut.
Contoh, dia mempercayai upacara yang mengarut seperti mana ayam. Dia panggil ayam tu, dia letak atas pinggan, lepas tu dia pergi atas bukit. Lepas tu dia buat upacara kat situ. Ataupun menggunakan darah untuk upacara sihir. Jadi upacara ni macam ni tak sesuai, mengarut. Orang yang percaya sihir ni dia akan jadi pemikiran yang sempit, hasad dengki. Bila mana dia hasad dengki kat orang tu, dia akan guna sihir tersebut. Dan orang guna sihir ni dia akan jadi pendendam. Maknanya dia akan buat lagi kat orang tu sampai dia puas hati. Dari segi kepercayaan pula, maka dia merupakan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akidah dia jadi rosak, boleh jadi sesat. Okey, yang ketiga pula iaitu berserah diri kepada nasib. Kita boleh tengok pada scene Pak Belalang yang mana dia hanya berserah pada nasib saja. Kalau nasib baik, nasib baiklah. Kalau nasib buruklah, tanpa ada usaha. Dari segi pemikiran, dia akan berfikiran kolot. Dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada takdir. Bila mana dia kata, tak apalah, aku ni memang miskin, akan miskin je lah. Jadi dia berfikiran kolot. Dari segi akhlak pula, dia jadi pemalas. Dia tak mau usaha sebab dia yakin bahawa dah ditakdirkan dah, buat apa nak usaha. Dan juga dari segi kepercayaan pula, maka akidah dia menyamai dengan akidah Jabariyah yang mengatakan bahawa manusia ni tiada kesan usaha. Manusia ni bergantung pada takdir saja. Akhirnya dia boleh menyebabkan tergelincirnya akidah Islam dia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, soalan C, yang mana jelaskan kritikan sosial terhadap pemikiran di dalam cerita Nujum Pak Belalang dan dikaitkan dengan masa kini. Yang mana kita boleh lihat scene dua orang perompak. Dia nak mendapatkan harta di dalam istana. Tetapi perancangan dia buat pada malam hari. Yang mana dia bacakan jampi pada sebiji batu dan dia lemparkan kepada bodyguard yang ada dekat situ ataupun security ada dekat situ, dan semua security tu pengsan. Hatta raja, puteri, semua yang ada dalam istana tu semua pengsan. Maka perompak ni mengambil kesempatan masuk di dalam istana tu dan mengambil semua harta-harta yang ada dalam istana dan seterusnya menculik Tuan Puteri. Dia ada dua scene lah kat sini. Satu mencuri dan yang kedua menculik, yang mana arahan Raja Masai, Raja Kerajaan Masai. Dan di sini kita boleh kaitkan itu adalah perkara yang syirik, yang mana Nabi SAW tak suka, Allah SWT pun tak suka. Dan yang mana ada satu hadis yang mana jampi, serapah, tangkal serta ilmu pengasih ni adalah sihir, adalah syirik, boleh jatuh akidah kita. Dan sebab apa kita yakin kepada benda ni. Dan seterusnya ialah yang kita boleh kaitkan dengan pemikiran yang kedua ialah pemikiran kolot, yang mana Sultan ni dia percaya akan Pak Belalang. Kita tengok dia kata apa Sultan ni kata kat Pak Belalang, tolong cari harta saya, kalau tak saya akan pancung. Dia kata apa, lepas tu Pak Belalang ni cari air dia, minta raja tu, Sultan tu bagi air dia untuk dia tengok. Lepas tu dia kata, wahai Sultan, kalau kamu tak nampak, kamu pendek umur. Boleh pula dia cakap macam tu. Inilah satu pemikiran yang kolot. Lepas tu raja tu pun percaya bulat-bulat, tak akan dinamakan pemikiran kolot. Dan yang boleh dikaitkan dengan situasi kini ialah sihir ni digunakan masa zaman dulu sampailah sekarang. Yang kita ingat lagi throwback zaman lama dulu, yang mana kes Mona Findi. Kes Mona Findi ni, ada satu datuk tu, tak ingatlah nama satu datuk tu, dia jumpa dengan Mona Findi. Dia cakap apa? Saya kekal dalam dunia politik ni, saya lagi famous. Lebih kurang macam itulah ceritanya. And jadi kalau dah ada perjanjian dengan jin, pasti dia akan ada akan ada pemujaan. Dan pasti akan ada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau contoh dia nak sangat jawatan, dia kena doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang kedua yang berkaitan dengan pemikiran yang kolot lagi yang boleh dikaitkan dengan masa kini, kita yakin sangat yang mana yang boleh mengubahkan akidah kita. Kita yakin dengan apa? Duit tu boleh mengubah segala-galanya. Ini adalah satu syirik. Yang mana syirik yang orang kata apa? Syirik yang tak perasan lah. Kan? Kita mengharapkan duit ni segala-galanya. Tak, bukan kita nak kata tak ambil duit ni. Tapi kita nak kata apa? Kita jangan yakin. Kita pegang, ambil saja, guna-guna lah. Tapi jangan yakin duit ni segala-galanya. Itulah yang berkaitan dengan akidah, kan? Itulah yang boleh membuka fikiran kita daripada pemikiran yang kolot, kan? Jadi saya serahkan kepada sahabat saya, yakni Syahmi. Okey, kita tengok pada soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni dia berbunyi, berikan cadangan bagaimanakah nak terapkan nilai-nilai akidah dan cara nak berfikir yang betul dalam kehidupan seharian kita. Okey, first kali kita bahagi kepada tiga peringkat. Peringkat pertama, peringkat individu. Peringkat kedua, kita bagi kepada peringkat ibu bapa. Dan yang ketiga, peringkat Kerajaan. peringkat kerajaan dan pemerintah. Okey, kita tengok pada peringkat individu dulu. Peringkat individu ni first kali kita kena hadirkan majlis-majlis ilmu. Untuk apa? Untuk nak mendalami ilmu agama seperti ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tajwid dan lain-lain. Di situ kita boleh menambahkan ilmu-ilmu kita untuk menerapkan dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua pula, kita kena kaitkan peristiwa dalam kehidupan dengan unsur-unsur akidah. Contohnya keyakinan diri. Keyakinan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Allah SWT jaga saya. contohnya Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang tolong kita. Apa-apa pun kita kena banyak berdoa, kita kena banyak bertawakal, kita kena banyak usaha. Kita tak boleh bergantung pada manusia. Semuanya kita kena bergantung pada Allah. Kita kena ingat Allah itu Maha Pencipta. Okey, yang ketiga, kita kena tadabbur Al-Quran untuk mendalami ilmu akidah. Contohnya lepas maghrib kita baca Quran walaupun semuka. Kita baca Quran semuka tu, kita kena tengok makna dia. Makna dia berkaitan akidah, berkaitan fiqh, banyak-banyak lagi ilmu. Okey, itu daripada aspek individu. Bagi aspek ibu bapa pula, ibu bapa hendaklah memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Dan yang kedua pula, ibu bapa kena terapkan nilai-nilai fikir akidah yang betul kepada anak-anak. Dan yang ketiga, ibu bapa juga kena kaitkan segala perkara yang berlaku di sekeliling kita berkaitan dengan akidah. Contohnya, kita ajak anak kita, yang ada anak kita ajak anak kita, adik, kamu belajar ni jangan, kamu belajar pandai-pandai, nak bagi kaya, bagi duit banyak, kita tak boleh ajak macam tu. Kita kena ajak, adik, kamu kena belajar pandai-pandai supaya suatu hari nanti kamu boleh tolong orang, kamu boleh tolong ummah, kamu boleh tolong masyarakat, orang sekeliling. Okey, itu daripada aspek ibu bapa. Yang terakhir, daripada aspek kerajaan dan pemerintah. Contohnya, kita kena kuasakan undang-undang terhadap kesalahan akidah. Macam mana tu? Contoh kita ambil orang yang murtad. Orang yang murtad ni, kita kena berikan denda yang setimpal. Contohnya didikan agama, pergi ke pusat pemulihan, perbaiki akidah dia, perbaiki akhlak dia. Okey, itu daripada aspek kuasakan undang-undang. Dan yang kedua pula, kita kena memberikan penerangan dengan lebih giat berkenaan dengan akidah. Contohnya, kita kena buat yang majlis-majlis ilmu agama, kita kena buat jadual kuliah di setiap masjid. Itu adalah peranan Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Malaysia, JAKIM. Okey, yang terakhir pula, kita kena memperkasakan dan memperbanyakkan kelas pengajian akidah. Okey, contohnya kita boleh mencari guru-guru, kita boleh didirikan, contohnya pihak sekolah mengajak berkaitan akidah kepada anak murid. Itu juga adalah salah satu aspek untuk menerapkan nilai-nilai akidah di dalam masyarakat dan juga individu. Sekian, itu sahaja jawapan yang terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kami dapat buat di akhir pembentangan ini, yang mana kesalahan akidah bermula daripada percakapan,
perbuatan dan pemikiran. Seterusnya, setiap pihak perlulah memainkan peranan yang mana untuk menjaga akidah masing-masing. Dan akidah ni amatlah penting. Bila mana kita mati nanti, kita nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang sahih dan amal yang saleh. Akhir sekali, kami memohon maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang buruk datang daripada diri kami sendiri. Harap maaf dan ampun daripada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.